صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير وإفادة والاستفادة ونفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى ودلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضات وقربي وثوابي. Amin. Okay, insyaAllah kita hari ni pada muka surat 156 jadi buka muka surat 156 yang mana 156 ini menceritakan tentang masih lagi pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial affairs, tapi kita dah habis rasanya tu. Oh silap. Kita pada tajuk yang kedua penyalahgunaan bahan. Kita pada penyalahgunaan bahan. Kita akan bincang pada penyalahgunaan bahan yang mana pada topik kali ini kita akan belajar berkaitan apakah yang dimaksudkan dengan jerat dadah. Kedua, menjelaskan situasi berisiko yang membawa kepada jerat dadah. Yang ketiga, membincangkan implikasi jerat dadah kepada diri. Yang keempat, menjana idea cara mengelak jerat dadah. Maksud kita faham kat sini ialah lebih kepada keldai dadah. InsyaAllah. Kita tengok, kalau kita tengok pada muka surat 167 ya. Bila kita tengok muka surat 167, kita akan dapat banyak keratan-keratan akhbar yang menceritakan ataupun menggambarkan berkaitan dengan sindiket sindiket pengedaran dadah, yang mana sindiket-sindiket tersebut mereka ini bergerak dengan modus operandi yang lebih kurang sama memberikan janji-janji manis kepada orang-orang yang mudah untuk dipergunakan pasangan, mudah untuk dipergunakan. Jadi kita ni letak je dalam pelajaran kali ini, saya nak ingatkan antum dan diri saya sendiri. Guru saya Ustaz Ahmad Radhaini Abdul Rahman, dia sebut apa tau? Dia kata tak ada benda dekat dunia ni orang bagi free-free je. Tak ada benda dekat dunia ni orang nak bagi free-free je. Nak bagi free ni Allah je. Yang nak bagi free ni hanya Allah. Dalam dunia ni tak ada siapa nak bagi free-free saja-saja. Mesti ada sesuatu yang dia nak dapatkan timbal terima balik, melainkan dia tu buat dalam keadaan yang betul-betul ikhlas. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, jadi formulanya mudah. Kalau kita nak elak orang tipu kita, formulanya mudah. Dalam fiqh disebut dengan kaedah arud tijarah. Mesti ada, bila kita berniaga mesti ada namanya mata ain, ataupun istilahnya benda yang nampak, supaya kita kita boleh guna benda yang nampak tersebut untuk dijual beli. Sebagai contoh, ini pen. Saya ada pen, saya nak dapatkan duit. Saya perlu jual. Saya boleh jual kepada seseorang ataupun saya barter. Saya kata apa? Saya nak tukar duit pen ini dengan duit RM5. Suka sama suka. Tu barter lah kan. Itu sistem barter. So itu adalah hukum asal dalam sistem perundangan Islam yang namanya muamalat. Setiap
kata yang namanya muamalat mesti ada namanya jual beli. Yang mana jual beli tersebut mesti ada barang, mesti ada benda yang ditukarkan sebagai ganti. Jadi dalam kedai dalam konsep kedai dadah ni apa yang seseorang dapat? Kan? Si A dengan si B contoh kan. Si A ni ditawarkan sesuatu untuk ditawarkan sesuatu yang sangat menarik tanpa ada sembarang benda yang dia perlu keluarkan, ataupun dia kalau keluar pun sangat sedikit yang tak masuk di akal. Contoh, pergi Turki dengan hanya bayaran 1,000 kan, selama 5 hari kan. Pergi Turki dengan bayaran RM1,000, pergi dan balik semua package semua siap, tapi dengan hanya bayar 1,000 kan, tak masuk akal kan, tak masuk akal tu kan. Belanja makan siap bagi duit belanja lagi je, kita just keluar RM1,000 untuk sesuatu, contohlah kan. Ada juga macam tu, kita pula pergi percaya, itu tak masuk akal. Dengar dalam dunia ni tak ada benda keuntungan yang dapat mudah-mudah. Tak ada benda yang boleh untung dengan dapat mudah-mudah. Contohnya skim cepat kaya. Saya sampai sekarang saya tak faham kenapa orang kita masih lagi duk percaya dengan skim cepat kaya. Sedangkan dah terang-terang skim cepat kaya ni dia modus operandi ialah mengkayakan orang dengan cara yang sangat cepat. Hang bagi sekali, hang bagi duit banyak ni, hang akan dapat banyak ni. Kan benda itu mustahil, tak masuk di akal. Kan? Ada ke orang untung dapat untung dengan mudah? Kan? Orang yang berjaya semuanya ambil masa. Semuanya step by step, tapi kita nak dapat untung dengan sangat mudah dengan cara macam tu. Sama juga dengan kedai dadah ini. Saya minta tolong ya, antum tolong ambil point ni. Ingat, utamanya yang berlaku ni ialah pada orang perempuan. Kalau antum tengok dekat dalam surat khabar, rata-ratanya yang jadi kedai dadah ialah orang perempuan. Yang jadi. Terima kasih kepada Dina kerana buka kamera. Yang lain kalau boleh buka, tolong, kalau tak ada masalah kamera sila buka kalau tak ada masalah kamera sila buka. Terima kasih kepada siapa ni, nama tak keluar. Ummu Salamah Syafiqah Alia tadi keluar. Okey. Buka kamera. Okey, yang lain tolong buka. Jadi kita ambil takrif dulu. Apakah jenis masukan dengan jerat dadah? Penyalahgunaan bahan dikaitkan dengan pengambilan dadah. Tujuan asal bahan ini adalah untuk perubatan. Asalnya dadah digunakan untuk perubatan. Guna apa? Heroin tu lah. Asalnya dadah yang digunakan untuk perubatan ialah heroin. Untuk apa? Sebagai ubat tahan sakit. Sebab bukan ubat, dia sebagai bahan untuk tahan sakit. Bayangkan kalau siapa pernah tengok cerita Kanang Anak Langkau. Siapa pernah tengok cerita Kanang Anak Langkau? Dia, ranger hutan ni dia ada dibekalkan dengan dua tiub heroin kan. 2 tiub heroin yang mana setiap seorang dapat 2. Pasal apa? Pasal depa ni lawan dengan geng-geng komunis yang mana kalau depa memerlukan sesuatu rawatan yang sangat cepat kan. Jadi macam tu kita tengok cerita Kanang Anak Langkau, dia perut dia perut dia tu kena terburai kan, keluar isi perut dia terkeluar kan. Jadi dia terpaksa nak hidup, dia nak tahan sakit. Kalau dia tak tahan sakit dia akan mati. So dia cucuk heroin tu pada perut dia supaya dia rasa sakit tu dihilangkan dengan dadah tu dia diganggu sistem saraf dekat otak. So asalnya benda tu sakit, bayangkanlah isi perut keluar kan. Tapi dia boleh boleh hidup lagi, boleh tahan lagi. Pasal apa? Pasal otak kita tu Allah bagi keistimewaan pada heroin ni, hilangkan perasaan sakit tu. Okey. Jadi asalnya macam tu. Gunanya untuk perubatan, namun telah disalahguna oleh pihak tertentu dengan tujuan berkhayal bagi mendapatkan keseronokan sementara. Kan? Dia khayal. Kan? Khayal ni ialah manusia ni bila dia sampai satu tahap, dia ni bila dia nak melepaskan sesuatu yang serabut kepala otak dia, dia kena cari sesuatu yang istilahnya kepala otak dia jadi ringan. Sebenarnya banyak cara untuk meringankan kepala otak daripada masalah, tapi kita memilih dengan cara yang sangat mudah. Kan? Sebab tu kita ni manusia ni dia senang terpesong. Pasal apa?
Semua benda nak mudah. Semua benda nak mudah. Kita ni makan pun susah Makan nak kena masak, nak kena beli kan. Kalau ni sebab kita nak beli sekalipun. Nak beli nak kena pergi jalan kat tempat tu, minyak lagi apa lagi. Dah dapat makanan kena makan pula, kena suap. Kan? Itu semua adalah benda yang namanya perlukan pada usaha. Tetapi kenapa kita ni manusia, kita ni selalu kena tipu dengan syaitan, selalu kena tipu dengan nafsu. Bahawasanya ada benda perkara dekat dalam dunia ni yang kita boleh dapat dengan terlampau mudah. Contohnya ketenangan. Contohlah macam tu lah kan. Jadi benda tu kita kena ingat. Penagihan dadah bukan sahaja memusnahkan kehidupan individu, malah melibatkan masalah kepada keluarga, masyarakat dan negara. Okey, jerat dadah atau menjadi kedai dadah bagi tujuan pengedaran bahan terlarang akan dikupas dalam unit ini. Kemahiran kecekapan psikososial dapat mengelak individu daripada terjebak ataupun terjerat dengan dadah. Ingat apanya skill yang kita perlukan kat sini? Namanya psikososial. Gariskan dekat situ. Bulatkan ke, gariskan ke kat situ. Psikososial. Apa nama kemahiran tu? Psikososial. Kita akan pelajari dekat dalam bab ini ialah berkaitan dengan psikososial. Okey, muka surat 168. Jerat dadah. Jerat dadah dan situasi berisiko yang membawa kepada jerat dadah. Apakah jerat dadah dan situasi berisiko yang membawa pada jerat dadah? Kita akan tengok ni. Ada dua benda yang kita kena tahu. Apakah jerat dadah yang jenis jerat dadah? Yang kedua, situasi apa yang membawa pada jerat dadah? Ini dua keadaan. Okey, dua perkara yang kita akan bincang dalam subtopik ini. Okey. Jadi disebut kat situ jerat dadah ialah ambil takrif ni. Kalau soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan jerat dadah? Jerat dadah ialah keadaan individu yang dipengaruhi atau diperdaya oleh individu lain bagi menagih dadah atau dijadikan sebagai kedai dadah. Itu dia. Itu yang dimaksudkan dengan jerat dadah. Apakah yang dimaksudkan pula dengan kedai dadah? Okey, itu poin yang kedua. Kedai dadah bermaksud mereka yang ditipu, dipaksa atau diperdaya bagi tujuan menjual dadah di dalam atau di luar negara tanpa mengetahui bahawa mereka membawa dadah atau menjadi ejen pengedaran dadah. Okey, dapat tak? Itu 2 poin daripada subtopik ini. Ini 2 poin daripada subtopik ini. Okey. Jadi kita akan bincang satu persatu. Contoh okey, individu satu apa yang berlaku. Okey, dipersilakan Dina dengan siapa nama ni? Dina dengan Syafiqah Alia. Dina jadi individu mencurigakan. Syafiqah jadi sasaran sebagai mangsa. Silakan. Okey, tak apa, sila. Ambil masa. Okey, sila Dina. Maaf Cik, saya mau ke tandas sebentar. Boleh Cik tolong pegangkan beg saya sekejap saja. Selepas selesai saya akan ambil semula. Minta maaf Encik, tidak boleh. Saya ada hal yang perlu disegerakan. Saya akan bagi bayaran kepada Cik. Tanda ucapan terima kasih kerana sudi untuk bantu saya. Terima kasih atas niat baik Encik. Saya cadangkan Encik letak sahaja di tempat penyimpanan beg. Lebih selamat di situ. Okey, Alhamdulillah. Ini banyak berlaku di airport Ini banyak berlaku di airport. Jangan jadi orang yang terlampau baik. Dalam dunia ni,
Jangan jadi orang yang terlampau baik. Kalau kita tengok dekat di mana-mana kita tengok yang dekat Bangladesh, yang kat Jepun, yang dekat Turki, yang dekat mana lagi? Apa nama yang berlaku tu, kedai dadah tu. Dia ceritanya dia tunggu apa nama dia punya flight. Jadi nak jadi cerita bila pengedar dadah ni dia ni apa nama dia ni mengesan ada polis bawa anjing dekat dalam airport. Apa dia buat? Dia tak boleh tinggalkan beg itu semata-mata kat situ. Jadi dia perlu jadikan seseorang sebagai mangsa untuk melepaskan diri. Pasal apa dia perlu buat macam tu? Pasal bila orang polis dah tangkap orang yang dia jadikan mangsa tersebut, dia akan ambil masa untuk melarikan diri. Sebab tu saya cakap lagi sekali, jangan jadi orang yang terlampau baik. Baik itu bagus, tetapi lurus bendul itu bodoh. Faham tak saya cakap? Lurus bendul itu bodoh. Beg kita kalau antum tengok Ana pengamalan Ana sendiri, Ana tengok ke mana-mana pun orang sama je. Beg ni biasanya kita akan amanahkan hanya pada orang yang kita kenal, satu. Keduanya ialah kalau kita tak ada orang yang kita kenal, apa yang berlaku, kita dengan beg-beg kita masuk dalam pi tandas. Tak percaya? Saya tu pengamalan saya lah. Sebesar-besar alam beg saya akan masuk dekat dalam tandas. Sebab tu kita jangan jadi orang yang terlampau baik dengan dalam kurungan bodoh. Dan kurungan itulah saya cakap tadi, saya ulang lagi sekali. Pasal apa? Pasal zaman sekarang berlaku macam tu. Zaman sekarang berlaku macam tu, yang menyebabkan apa? Kita jadi mangsa, kita yang masuk ke dalam neraka. Bahkan ingat ada beberapa buah negara dia melaksanakan undang-undang yang sangat ketat kepada orang yang ditangkap ataupun disyaki mengedar dadah. Contohnya apa? China. Contohnya Venezuela. Siapa tahu apakah hukuman bagi pengedar dadah di Venezuela? Siapa tahu? Tak tahu Tak tahu. Okey, saya tunjuk Sekejap, saya nak ni present. Okey, ni contoh lah Ni contoh saya nak saya tunjuk je lah. Antum boleh cari sendiri sebenarnya. Tapi kat sini dekat ni kat Perancis Okey, kat Perancis 22 tahun. Ni Perancis ni kira baik lagi lah. Hanya di penjara 22 tahun Kalau dekat apa nama Brazil, hukuman dia ialah digergaji kepala dengan digergaji leher daripada belakang dengan menggunakan apa nama gergaji lantai. Siapa tahu gergaji rantai? Kenal tak gergaji rantai? Orang perempuan tahu tak gergaji rantai macam mana? Tak tahu? Macam tak tahu je gergaji rantai. Tahu. Ni gergaji rantai. Saya ada tengok video sebelum lah, bukan semasa.
Sebelum dia memang dia orang pakai gergaji rantai pergi gergaji orang punya kepala. Kau bayangkan lah. Kan? Ngeri tak? Itu satu. Kalau dekat China, dia ada squad menembak. Ada 10, 8 ke 10 orang squad menembak tu dia akan tembak dekat pada orang yang yang ni lah, yang mengedar dadah, diikat tangan kat belakang, pengedar dadah dia tak tutup kepala. Jangan tak percaya pengedar dadah, bila hukuman pengedar dadah dia tak tutup kepala. So kepala ni memang akan jadi sasaran untuk ditembak. Kan? Kepala ni akan jadi sasaran untuk ditembak. Bayangkanlah. Kan? Kalau berbanding dengan dengan orang yang dekat China juga, ni cerita kat China, orang pegawai kerajaan yang menerima rasuah, hukuman dia ialah bunuh juga dengan skuad tembak, tapi kepalanya, bahagian kepala ditutup dengan guni, kain hitam ataupun guni. Lepas tu ditembak di bahagian badan. Kan? Itu orang yang makan rasuah dekat China. Tapi kalau di China, orang yang mengedar dadah ditembak sekali kat kepala-kepala ditembak. Sepatutnya muka ni tak boleh tembak. Tapi pengedar dadah ditembak. Ditembak muka. Apa lagi? Kalau dekat saya tengok kat mana tu, dia pengedar dadah kena bunuh juga. Tapi kena pancung. Pancung pakai pedang lah kan. Itu pakai elok sikit. Ni gergaji tu, bayangkan dekat Brazil. Hukuman bunuhnya adalah dengan gergaji rantai. Kalau kat Malaysia dulu, sebelum PH tu kan. Sebelum PH, hukuman gantung sampai mati. Ada pun selepas daripada PH memerintah pun yang berlaku, hukuman gantung tersebut, hukuman mati tersebut dihilangkan, dipadam daripada undang-undang Malaysia. Allahu a'lam. Okay, tu nak ceritanya. So hati-hatilah orang perempuan, terutamanya orang perempuan, sebab tu ada namanya Akta Sotma tu kan. Tukar ganti hukuman di antara negara. Kalau antum tengok ada dua orang perempuan yang ditahan di Bangladesh. Yang ditahan di Bangladesh, dia kalau ikutkan dia kena ditangkap kerana menyeludup dadah. Kan? Dia kata dia tak tahu. Dia jadi kelai dadah lah. Apa yang berlaku? Dia ni diselamatkan oleh kerajaan Malaysia dengan cara tukar banduan. Tukar banduan. Maksudnya asalnya dia tu kena penjara dekat luar negara, dekat negara tu sendiri, tapi dibawa masuk ditukar hukuman dengan hukuman yang sama tapi bawa pergi Malaysia. Itu contohlah kan, itu contoh. Okey. Jadi tengok nota penting. Dia kata sekiranya terdapat unsur paksaan, maklumkan kepada anggota keselamatan seperti polis dan pengawal keselamatan. Faham kena faham sesuatu. Tak ada undang-undang negara mana pun semua tak boleh paksa orang. Undang-undang mana-mana pun kita tak boleh dipaksa oleh seseorang. Kita boleh direport oleh, kita boleh report pada polis. Sebab takkanlah disebabkan jaga beg kita orang boleh paksa kita. Mesti ada something fishy. Ada sesuatu yang tak elok yang sedang disembunyikan. Okey. Itu satu. Hatta nak berikan kad pengenalan. Ingat antum ana bagi kena jadi bijak. Walau siapa pun minta pada antum tak boleh serahkan kad pengenalan kepada sesiapa pun. Walaupun namanya dia tu polis. Antum kena pegang sendiri. Tunjukkan, ni kad pengenalan saya. Dia minta, tak boleh. Pegang je lah. Melainkan antum kena saman. Jangan bagi orang simpan antum punya IC. Faham mana cakap tu? Jangan bagi orang pegang antum punya IC. Contoh, kumpul. Okey. Lepas tu sekejap saya nak pergi tengok. Check. Dia nak buat macam tu. Tak boleh.
Tak boleh. Itu undang-undang dia. Tak boleh kumpulkan IC orang. Tak boleh kumpulkan IC orang. Tidak meninggalkan barangan peribadi di tempat awam untuk mengelakkan risiko jerat dadah. Ini yang kedua, cara kedua lah. Kan? Letak dadah dalam bekas kita, dalam beg kita. Terutama orang perempuan lah. Terutama orang perempuan. Macam-macam berlaku. Berwaspada dengan makanan dan minuman yang diberikan individu lain kerana dikhawatiri mengandungi bahan terlarang. Contohnya apa? Orang perempuan biasanya diletakkan dalam minuman dia tu dadah supaya dia lalok. Itu lebih lagi lah. Kemungkinan akan jadi mangsa rogol dan sebagainya. So berhati-hatilah nak menerima makanan daripada orang yang tak dikenali. Orang yang tak dikenali. Kena faham tu. Jangan main seronok sangat je terima boba lah, terima ayam lah, apa benda macam-macam kan. Tak kenal apa-apa, tiba-tiba dapat benda-benda macam tu. Jangan Tidak mudah percaya janji dan tawaran yang disertakan dengan pulangan lumayan sebagai ganjaran. Ini macam yang saya sebutkan tadi. Okey, tengok, tahukah anda pihak polis dan kastam merupakan dua badan yang sentiasa menjalankan aktiviti pencegahan dadah. Polis dan kastam sentiasa bekerjasama untuk mengawasi perairan negara supaya tidak dicerobohi oleh penyelundup dadah selain mengawal pintu masuk ke Malaysia daripada aktiviti penyelundupan dadah. So jangan tak tahu, dua orang kastam dan polis. Mereka ini ada cara mereka sendiri, SOP mereka sendiri dalam menyelesaikan masalah dadah. Dalam menyelesaikan masalah dadah. So hati-hati So hati-hati. Jangan sampai jadi mangsa. Okey. Situasi 2 insya-Allah. Okey, dipersilakan. Dipersilakan Mior dan Kawim untuk baca. Mior akan jadi penemu duga, Kawim akan jadi sasaran sebagai mangsa. Silakan. Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Encik Daniel? Kuat sikit, tak dengar ni Mio. Semula. Okey, tak apa. Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Encik Daniel? Selamat pagi, saya yang bercakap. Encik ada mohon pekerjaan dengan syarikat ABC Sdn Berhad kan? Ya, betul. Saya telah menghantar resume melalui email. Kami berminat untuk menawarkan pekerjaan kepada Encik. Tugasnya mudah saja. Encik cuma perlu membawa bungkusan ke luar negara. Destinasinya kami akan tetapkan. Di sana ada wakil yang akan menunggu Encik untuk mengambil bungkusan tersebut. Terima kasih atas tawaran tersebut, tetapi saya tidak berminat. Tapi Encik, kami akan menawarkan gaji yang lumayan. Kita boleh bincangkan nilainya. Terima kasih kerana menghubungi saya. Maaf, saya tidak berminat kerana banyak kemuskilan tentang tawaran itu. Okey. Tengok terima kasih kepada Mio dan Kawim. Tengok Antum perasan tak modus operandi dia semua sama? Pertama, modus operandi ialah bawa bungkusan ke luar negara, satu. Ataupun zaman sekarang apa yang berlaku? Kami akan sediakan beg, pakai beg tu, jangan pakai beg lain. Contoh, saya nak tumpang barang sikit je. Tiga keadaan. Saya nak benda ni penting. Envelope ni penting. Kena bawa dekat atas. Tak boleh bawa dekat silap. Envelope ni penting. Tak boleh bawa dekat atas, bawa dekat dalam kargo. Contoh. Benda ni nampak macam biasa Jangan kita dikelirukan ataupun jangan kita ditipu dengan benda-benda kecil ni. Ingat benda yang kecil akan jadi besar jika kita buat tak tahu benda tersebut ataupun tak ambil cara benda tersebut. Ingat, sebarang bungkusan jangan terima. Sebarang bungkusan jangan terima daripada orang yang kita kenali ataupun kita tak kenali. Kenal pasti dulu benda tu benda apa. Kenal pasti dulu benda tu benda apa. Sebab di airport akan ada berapa kali saringan, siapa tahu.
ada berapa kali saringan? Mio Muhammad ni ada ke tak? Mio Muhammad apa ni? Ha. Okey. Siapa tahu dekat airport ada berapa kali ada berapa scanner yang lalu bawah terowong? Siapa tahu? Tak tahu. Tak tahu Dia ada setengah tempat dia ada 3, tapi kat Malaysia ni biasanya ada 2. Di Malaysia ni ada 2, kalau ada setengah tempat dia ada 3. Macam saya pernah pergi Jordan, saya kena 3 kali. Saya kena 3 kali. Jadi kena berhati-hatilah. Kan? Kalau kat Malaysia pertama sekali tu pertama dia akan check border pass dengan pasport. Dia akan check tu je, baru turun bawah. Lepas tu bawah tu kita akan scan kali pertama. Lepas tu sampai dekat sampai dekat ruang menunggu, dia akan scan lagi sekali. Lepas tu tu terus masuk ke dalam kargo. Kan? Itu kalau kat Malaysia. Kalau dekat Jordan dia 3 kali. Yang boarding pass tu sendiri masa kat boarding pass tu sendiri dia dah scan. Lepas tu masa dekat kita nak masuk ke ruang menunggu dah kena dah. Lepas tu nak masuk ke flight kena lagi sekali. Itu pengalaman saya dekat Jordan lah. Kat Mesir dia 2 kali. Dekat Mesir dia 2 kali. Dekat Jordan 3 kali. Okey, itu sikit lah saya nak maklum kan. Jadi saya nak cerita, mungkin kali pertama kita lepas. Mungkin scanner kali pertama kita lepas. Mungkin kali 2 kita lepas, tapi yang ketiga tak mungkin kita lepas. Pasal apa? Pasal yang kali ketiga, kan? Kali yang ketiga dia akan check tu memang sangat teliti. Sampai ni cerita saya lah kan, ni cerita saya. Masa saya nak pergi Mesir, kan, saya terbawa pisau. Dekat dalam saya punya kotak pensel. Dalam tu ada pisau, ada gunting. Bayangkan kan, saya sangkut kat mana? Saya sangkut yang dekat nombor 2. Saya tak sangkutkan nombor 1. Nombor 1 lepas. Nombor 2 tak sangkut. Nombor 2 tak sangkut. Nombor 2 sangkut. Nombor 1 tak sangkut. Nombor 2 je sangkut. Bila nak masuk ke dalam flight tu. Nombor 2 sangkut. Bayangkan. So jangan main-main lah. Jangan main-main. Itu satu. Keduanya, modus operandi dia yang kedua ialah menawarkan gajinya lumayan ataupun package pelancongan yang pelik-pelik. Kan? Sepatutnya negara sekian keluar belanjanya banyak lah, tapi kita tak keluar belanjanya banyak. Kan pelik tu. Kan? Siap apa tanggung tu, tanggung ni, macam-macam. Jangan ingat tak ada benda kat dalam dunia ni mudah. Tak ada benda kat dalam dunia ni mudah. So hati-hati. Dan yang ketiga, kita kena bila berlaku dia nak menegakkan bernahan yang basah, apa kita kena buat? Kita kena terus putuskan talian tersebut. Jangan bertangguh. Putuskan je. Putuskan sahaja. Itu bukan namanya peluang untuk kita rebut. Faham ke? Faham saya cakap tu. Okey. Nota penting, sekiranya temuduga dijalankan secara bersemuka, segera tinggalkan tempat tersebut kerana dikhuatiri berlakunya paksaan ataupun kekerasan. Ini pernah berlaku ini juga pernah berlaku. Kan? Dipaksa kan. Sebab tu jangan tinggalkan sebarang dokumen peribadi kepada sesiapa. Faham tak saya cakap tu? Terutamanya IC. Jangan tanda tangan mana-mana dokumen tanpa baca dahulu. Faham tak yang kedua ni? Faham tak? Tulis tak poin ni? Tulis poin ni Yang ketiga, jangan terima apa-apa janji. Jangan berjanji apa-apa ataupun terima janji apa-apa jika kita ni ditelefon. Rasa tak selesa, terus padamkan. Rasa tak selesa, terus buat apa? Padamkan. Jangan cuak. Faham tak? Jangan cuak. Contoh orang call. Encik, ni saya kena sendiri kan.
Assalamualaikum. Saya daripada LHDN. Apa nama Encik ni apa nama ada dikena pasti tidak bayar cukai sekian selama beberapa tahun. Kalau Encik tak bayar sekarang, Encik akan dikenakan tindakan bayar 2 kali ganda, 3 kali ganda. Contoh 8 kena 8,000. 8,000 darab 3 berapa? 8 darab 3 24 24 ke 27? 24. 24. 24,000. Mana nak jadi? 24. Betul tak? Kalau kita antum jadi anak jadi apa nama akan panik tak? Panik tak kalau antum jadi anak? Anak pun masa tu panik lah juga, tapi fikir-fikir balik, mana ada dengar mana-mana jabatan kerajaan ataupun kewangan dia tidak akan buat urusan penting melalui telefon. Dengar nak cakap. Dia takkan buat urusan penting melalui telefon. Dia mesti hantar surat. Surat tu pula dia mesti pergi ke tempat kejadian, bukan boleh diselesaikan dengan panggilan telefon. Faham ke faham saya cakap tu? Faham ke faham saya cakap? Dia urusan penting Faham. tak boleh diselesaikan dengan panggilan telefon. Jangan kena tipu. Elakkan dari mendedahkan maklumat badis seperti nombor kad pengenalan dan alamat tempat tinggal. Yang ni saya nak tegur sikit. Siapa suka beli barang kat Shopee ataupun Lazada ataupun online shopping, okey, antara benda yang terima kasih Dina. Dia bukan Dina, apa nama? Ummu Salamah. Antara benda yang orang selalu buat ialah bila dapat parcel tu dia tak bawa keluar kertas maklumat depan tu. Tolong bawa keluar maklumat yang depan tu, koyak ataupun bakar. Jangan pergi konyok saja. Konyok-konyok pergi buang dengan plastik-plastik macam tu. Ada kemungkinan orang akan ambil antum punya maklumat tersebut, orang akan buat benda tersebut untuk jadi bahan untuk memaksa antum buat sesuatu. Ni modus operandi yang terbaru pada tahun 2020-2021. Ni modus operandi terbaru. Jangan buang plastik yang kita terima yang ada alamat dan detail-detail kita dekat situ di merata-rata tempat. Jangan. Jangan. Orang boleh ambil maklumat kita tu untuk memaksa kita buat sesuatu ataupun peras ugut kita. Ini yang berlaku. Ni dah ada saya dapat laporan. Saya dapat laporan macam tu lah. Berwaspada dengan tawaran gaji yang lumayan, lebih-lebih lagi jika tidak setimpal dengan pekerjaan atau tugasan yang dilaksanakan. Macam saya cakap tadi lah, sama je. InsyaAllah. Info tambahan, Akta Dadah Bahaya 1952-1998 ialah akta berhubung dengan bidang kuasa mahkamah untuk mengawal pengimportan, pengeksportan, penghilangan, penjualan dan penggunaan candu dan beberapa dadah berbahaya yang tertentu. Hafal yang ni. Saya dah bagi tahu hafalnya ni. Kalau ditanya apakah yang dimasukkan dengan Akta Dadah Berbahaya 1952, pindaan 1998. Dia ada banyak pindaan. Nanti kalau antum tak tahu pindaan tu pening kena tipu dengan soalan. Jangan kena tipu dengan soalan. Okey. Saya rasa cukup sampai situ. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas akan datang, perjumpaan akan datang pada muka surat 170 InsyaAllah. Okey. Jadi sebelum saya akhiri kelas kita pada pagi ini, tolong tulis nama nama penuh serta lokasi anda. Nama penuh serta lokasi anda dalam huruf besar. Silakan.
Kem Kementah tu mana Baiduri? Kem tentera ke kem polis? Tentera. Kem tentera. Tentera apa? Wataniah Tentera darat. Tentera darat. Oh, ini kem ni geng-geng power ni. Okey. Kepala Batas Pulau Pinang, Darwish. Okeynya, apa nama ni? Darwish ni tak nampak mana Darwish. Tengok muka sikit. Ada Ustaz, ada. Mana ada. Okey Darwish. Okey. Kepala Batas okey ke apa nama COVID hari ni? Banyak juga Ustaz kes. Berapa? Semalam Dekat berapa? tempat Ana 5. Masya Allah. Hati-hati ada Darwish Jangan rajin sangat keluar tu. Kan banyakkan basuh tangan insya-Allah. Kowim Kuala Kangsar. Nama Bandar Baru Bangi kat mana? Faiz Mutakin. Mana Faiz Mutakin tadi? Faiz mana Faiz? Ustaz. Mana? Tak nampak muka. Bandar Baru bawa tidur apa? Okey. Bandar Baru Bangi tu ni kan tempat makan ni kan yang banyak tempat makan tu ke? Tak. Banyak kilang. Banyak kilang. Oh, bukannya tempatnya banyak makan tu kan? Oh, okey. Baru nak ni tanya apa yang best kat tempat yang tahu. Okey, Haziq Fahmi. Mana Haziq Fahmi? Ya Ustaz. Mana tak nampak muka? Haziq. Kopiah tak ada. Macam mana ni? Okey. Parit Bunta. Parit Bunta. Apa nama ni? Dekat mana Parit Bunta, Haziq? Dekat Kampung Kedah. Kampung Kedah? Okey, Kampung Kedah. Okey. Akhyar. Mana Akhyar? Akhyar duduk mana Akhyar? Mana Akhyar punya ni? Akhyar duduk mana? Saya Lembah ya. Mana? Saya Lembah Ustaz. Oh, Salak Lembah. Okey. Salak Lembah. Ni okey lah, tak ada masalah. Okey, yang lain okey tahu Candan, Kementah, Padang Rengah. Padang Rengah kat mana Luqman? Mana Luqman? Luqman, mana Luqman? Luqman. Dah belah apa? Afan duduk mana Afan? Kuala Kangsar. Candai. Kat mana? Candai Puteri. Candai Puteri. Kau suruh melepak dengan sini ke? Ni siapa nama ni? Anak ni Pakcik Roslan ni? Mana ada Ustaz? Kowim. Tak keluar. Rajin lepak dengan dia? Tak rajin? Tak rajin. Ya rajin merompik ke kejap kat ni kat Bukit Camdan tu. Okey, alhamdulillah insya-Allah terima kasih atas kehadiran semua pada hari ini. Moga-moga ada manfaat. Ana harap tak adalah di kalangan kita. Okey, nampak saya? Okey. Harap moga-moga kita punya kelas hari ini ada kebaikan insya-Allah. Jadi sebab kebaikan pada kita. Jadi insya-Allah kita jumpa pada bulan 4 nanti secara berdepan. Insya-Allah lah. Ada rezeki umur panjang kita akan jumpa nanti. Ke umur memang tak nak jumpa saya? Okey, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan salawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Afwan.